Hai dan Assalamualaikum. Kami daripada slot tutorial 5, kumpulan 10 dalam kurungan 1 akan membentangkan matlamat pembangunan lestari. Matlamat pembangunan lestari ini ataupun dalam bahasa Englishnya Sustainable Development Goals SDG merupakan satu set matlamat, sasaran dan indikator yang baru di mana ahli-ahli Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu menggunakan set ini dalam menguruskan agenda dan polisi politik mereka dalam tempoh 15 tahun ke hadapan daripada 2016 hingga 2030. Dan daripada 17 matlamat ini, kami memilih untuk menguraikan 3 matlamat, iaitu matlamat yang pertama, tiada kemiskinan, matlamat yang keempat, pendidikan berkualiti, dan matlamat yang kelima, kesesamaan gender. Kumpulan kami terdiri daripada Anis Rordida binti Ayu, itu saya sendiri, Anis Fatihah binti Anwar. Kami berdua akan menerangkan mengenai kesesamaan gender. Manakala kemudian Hasbullah bin Muhammad Razi, Nurvashni Muannohoran, Siti Zulaika binti Hamzah akan menerangkan mengenai tiada kemiskinan, dan Rustina Darsha binti Nini, Wan Nur Nakiah binti Wan Zulkifli akan menerangkan mengenai pendidikan berkualiti. Matlamat tiada kemiskinan. Ia ditetapkan untuk menamatkan semua bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Katakan demikian, lebih setengah penduduk di seluruh dunia mengalami kemiskinan dalam bentuk seperti ketidakserataan jantina, jumlah sumber tidak mencukupi, dan kekurangan pendidikan. Semuanya telah menyumbang kepada tahap kemiskinan. Terdapat 4 tujuan utama matlamat tiada kemiskinan ini telah ditetapkan. Antaranya adalah untuk menamatkan semua bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Yang kedua, untuk membasmi kemiskinan tegak semua penduduk di seluruh dunia dan melaksanakan sistem dan langkah sosial yang sesuai. Yang ketiga, memastikan bahawa semua lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama kepada sumber ekonomi serta akses kepada perkhidmatan asas, membangunkan daya tahan golongan miskin dan mereka yang berada dalam situasi terdedah dengan mengurangkan pendedahan dan kelemahan mereka kepada kejutaan bencana berkaitan iklim, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Akhir sekali, tujuan matlamat tiada kemiskinan ditetapkan adalah untuk memastikan pengembangan sumber yang ketara melalui kerjasama pembangunan yang dipertingkatkan dan akhirnya demi mewujudkan rangka kerja dasar yang kukuh demi menyokong pelaburan yang tindakan pembasmian kemiskinan pada semua jenis konflik. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ini berteraskan pertumbuhan penciptaan kekayaan adalah menjurus untuk membasmi kemiskinan dan membebaskan mereka daripada kesengsaraan dan penderitaan hidup. WKB 2030 juga merupakan ikhtiar untuk mempertegas iktizam kerajaan terhadap pelaksanaan keadilan keseksama yang merentasi kaum, kelas pendapatan dan wilayah. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ini menjadi teras utama dasar-dasar kerajaan yang bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat dan seterusnya mewujudkan sebuah negara yang maju, makmur dan bersatu padu dengan segala hasil kemakmurannya dikongsi secara adil dan seksama oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kumpulan pendapatan, etnik dan wilayah. Wawasan ini mempunyai 3 objektif, iaitu untuk menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi. Seterusnya, yang kedua adalah untuk menanggangi jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat. Objektif yang seterusnya adalah untuk menanggangi jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Dan yang terakhir, iaitu objektif yang ketiga adalah dengan menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah serta seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerajaan telah menumpukan kepada usaha untuk memastikan membasmi kemiskinan dan mengurus kumpulan-kumpulan isi rumah
B40 termasuk golongan mudah terjejas atau vulnerable groups dan terpinggir. WKB 2030 juga merupakan satu ikhtiar mempertegas iltizam kerajaan terhadap pelaksanaan keadilan kesaksamaan yang merentasi kaum, kelas pendapatan dan wilayah. WKB 2030 dibentangkan tepat pada masanya tak kala ekonomi global sedang bercelaru dan dilanda suasana ekonomi yang muram dan tidak menentu. Pembasmian kemiskinan baharu harus dijadikan keutamaan, lagi-lagi dengan terjadinya musibah pandemik COVID-19. Kesejahteraan rakyat Dewan Negara mengambil kira perkara ini secara serius, yang mana kumpulan T20 sebahagiannya menjadi M40 dan sebahagiannya menjadi M40 menjadi B40, manakala B40 menjadi bertambah miskin. Justru itu, bagi mengatasi perkara tersebut, program yang dirancang menerusi WKB 2030 di bawah RMK12 dan RMK13 perlu disasarkan kepada kumpulan rentan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Saya Asbullah dan ini adalah slide berkenaan dengan pelaksanaan PPKB yang selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 iaitu WKB dan Matlamat Pembangunan Lestari SDG. Kerajaan Malaysia sentiasa memberi perhatian serius bagi membantu menangani masalah yang dihadapi oleh golongan berpendapatan rendah. Malah bagi golongan miskin tegar, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu KPKT telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan program pembasmian kemiskinan bandar iaitu PPKB yang bertujuan untuk membantu warga negara Malaysia dalam kumpulan miskin dan berpendapatan rendah di bandar bagi meningkatkan kualiti hidup di samping mengurangkan beban tanggungan keluarga. Program pembasmian kemiskinan bandar iaitu PPKB adalah merupakan program yang dilaksanakan untuk mengurangkan beban tanggungan keluarga miskin di bandar, meningkatkan keupayaan dan kualiti hidup keluarga miskin di bandar demi kesejahteraan komuniti dalam konteks kemakmuran bersama. Program berkenaan selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Matlamat Pembangunan Lestari SDG. Kumpulan sasar PPKB adalah terdiri daripada isi rumah B40 iaitu terdiri daripada isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM3,860 sebulan dan ini termasuk isi rumah miskin tegar, miskin dan mudah miskin. Antara program-program di bawah PPKB adalah seperti program Baik Pulih Rumah Daif di bandar. Program tersebut dilakukan dengan menyediakan tempat kediaman yang selamat dan selesa untuk dihuni bagi menyumbang kepada kehidupan yang berkualiti dan sejahtera. Seterusnya, projek Rumah Sejahtera. Ia menyediakan tempat kediaman yang selesa dan selamat untuk dihuni bagi menyumbang kepada kehidupan yang berkualiti dan sejahtera. Dan akhir sekali adalah program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar iaitu PEKB, di mana ia adalah program untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan kumpulan sasar supaya mampu mendapat pekerjaan atau mengusahakan perniagaan yang boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup dan keluar dari kemiskinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rusnia Darsya binti Nini, nombor matrik 156863. Saya akan membentangkan salah satu matlamat pembangunan lestari iaitu berkenaan dengan pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti ini untuk menjamin pendidikan secara menyeluruh dan ekuiti kepada semua. Pendidikan ini sangat penting untuk diperolehi oleh semua pihak. Setiap negara perlu memastikan kualiti pendidikan sentiasa berada pada keadaan yang tinggi agar negara berkenaan dapat melahirkan kadar ceri uruf yang tinggi, dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa serta dapat meningkatkan sektor ekonomi mereka agar negara dapat disegani oleh negara luar. Selain itu juga matlamat elemen ini untuk memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan serta dapat menamatkan pendidikan mereka dari peringkat yang rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi tanpa perbezaan status dan juga jantina. Sebagai contoh, menurut data World Ranking, Malaysia menduduki tangga ke-22 daripada 63 buah negara dan telah dinobatkan sebagai pendidikan berkualiti pada tahun 2018. Pendidikan ini juga telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk meningkatkan kemahiran pelbagai pihak agar dapat mewujudkan pendidikan yang lebih inovasi pada masa akan datang. Selain itu juga, pendidikan ini dapat mewujudkan kesaksamaan antara satu sama lain serta pendidikan ini menjadi lebih efektif dan inovasi. Sekian, terima kasih. Seterusnya akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Okey, sekarang ini saya akan menerangkan tentang dasar yang mendukung matlamat
pendidikan berkualiti itu dasar pendidikan kebangsaan. Pendidikan memainkan peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Dalam ekonomi global pada masa kini, kejayaan sesebuah negara amat bergantung pada ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh rakyat. Oleh itu, tidak menghairankan sekiranya negara yang mempunyai rakyat berpendidikan tinggi akan berpeluang menikmati kemajuan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa dan pengukuhan perpaduan. Pendidikan menyediakan peluang kepada individu untuk meningkatkan taraf hidup, menjadi ahli masyarakat yang berjaya dan menyumbang secara aktif kepada pembangunan negara. Objektif dasar pendidikan kebangsaan ialah yang pertama ialah untuk menyatukan sekolah daripada pelbagai kaum dan menyediakan tenaga kerja yang membantu meningkatkan pembangunan negara. Yang kedua ialah menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Yang ketiga ialah untuk melahirkan tenaga kerja terlatih untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang, bersatu dan berdisiplin. Yang keempat ialah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Dan yang terakhir sekali ialah untuk memastikan sistem pendidikan berupaya menangani perkembangan sains dan teknologi pada masa kini. Seterusnya ialah saya akan terangkan tentang aspirasi sistem pendidikan di Malaysia. Itu terdapat 5. Yang pertama ialah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Kedua ialah kualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Seterusnya ialah equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi kanak-kanak tersebut. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender ini. Yang keempat ialah perpaduan. Yang terakhir sekali ialah kecekapan. Baik, saya akan terangkan matlamat kelima daripada 17 matlamat SDG, iaitu kesesamaan gender. Matlamat ini tujuan dia untuk memastikan wanita mendapat hak dan peluang pelibatan penuh yang sama dengan kaum lelaki. Seterusnya, mereka turut menyasarkan pemerkasaan wanita dalam meningkatkan kepimpinan mereka untuk membuat keputusan dalam kedudukan pengurusan. Dan matlamat ini dia penting dalam pembangunan negara untuk memastikan tiada pihak yang berasa terpinggir dan juga untuk memastikan tidak kira jantina apa pun, kita masih lagi mampu menyumbang kepada pembangunan negara ini. Berdasarkan sasaran matlamat ini, dapat kita lihat pihak PBB akan menggunakan pelbagai cara dan kaedah dalam pelbagai aspek untuk mencapai matlamat kelima mereka. Objektif kepada dasar wanita negara ini adalah dasar wanita negara ini mendukung kepada prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender. Dasar ini juga berhasrat untuk melahirkan wanita yang berilmu dan berwawasan serta mempunyai daya kreativiti dan inovasi dan mempunyai nilai-nilai murni. Seterusnya, dasar ini juga bermaksud untuk memberi panduan dan hala tuju dalam usaha perancangan dan pelaksanaan pembangunan wanita. Dasar ini mengarus perdanakan kepentingan wanita untuk mencapai potensi sepenuhnya untuk mencapai kesesamaan gender. Rangka matlamat dasar wanita. Yang pertama adalah membangunkan dan menyumbang potensi bagi mendaya upayakan wanita daripada semua lapisan masyarakat wanita kepada pembangunan dan ekonomi serta sosial negara. Seterusnya, menyediakan persekitaran yang kondusif termasuk pengubalan dasar dan perundangan mesra wanita.
Yang seterusnya adalah membudayakan kesesamaan gender di dalam kalangan semua lapisan masyarakat dalam kalangan semua sektor. Dan yang terakhir sekali adalah memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam semua proses membuat keputusan di dalam semua peringkat masyarakat di dalam kalangan wanita. Kesimpulan bagi perbincangan ini adalah kesemua matlamat dan dasar yang diterangkan adalah berdasarkan matlamat dan inisiatif yang diguna pakai oleh kerajaan bagi pembangunan negara Malaysia. Di dalam pembentangan ini telah diterangkan matlamat pembangunan lestari SDG iaitu kemiskinan pendidikan berkualiti dan kesesamaan gender.